Dekat sini saya ada satu mesin welding. Yang ni dia punya kepala. Yang ni kita panggil welding torch. Yang ni ground clamp. Dan yang ni body utama dia. Yang model saya pakai ni yang jenis MX200S. Yang ni yang jenis multi process. Dia boleh jadi 2-3 jenis mesin dekat satu mesin yang sama. Kalau tengok dekat sini dia ada selection untuk jenis mesin. Yang ni yang jenis ARC. ARC ni dia pakai rod, dia pakai stick macam lidi tu. Yang ni biasa orang guna untuk welding besi yang tebal. Contohnya batang pipe dekat tepi jalan tu yang besi. Kalau kita nak guna, kita kena ada satu rod holder. Baru kita boleh guna welding ARC ni. Bahasa lain untuk ARC ni, yang ni kita panggil MMA. Manual Metal Arc. ARC ni dia tak pakai gas macam welding yang lain. Sebab dekat rod dia tu dah ada benda yang ganti gas. Yang jenis kedua ni, yang ni yang jenis MIG. Yang ni yang pakai gas. Dia pakai gas yang jenis CO2. Kalau tong yang kecil tu, dia pakai gas CO2 yang warna putih. Yang ni dia punya torch. Yang ni dia memang bagi sekali. Torch dia ni kita tinggal cucuk dekat mesin dan boleh terus guna. MAG ni pun dia ada dua jenis. Ada yang jenis pakai gas, ada yang jenis tak pakai gas. Biasa MAG ni banyak kita jumpa orang guna untuk welding besi nipis. Sebab dia mudah kawal. Kalau welding besi nipis, dia tak senang bocor. Dan yang ketiga ni yang jenis Lift TIG. TIG ni singkatan dari Tungsten Inert Gas. Tungsten ni adalah antara unsur besi yang terkuat yang ada dekat muka bumi ni. Jadi tungsten ni diguna sebagai perantara untuk mesin welding ni hantar tenaga elektrik untuk cairkan besi. Kalau kita tengok dekat torch TIG tu, tungsten tu dia ada dekat depan. Dia jadi muncung. Sebab dia kuat, dia tak mudah cair. Dan kalau kita tengok dekat mata potong kayu, tungsten ni dia ada dekat muncung potong kayu tu. Dia jadi tip. Kalau kita perasan, mesin potong kayu ni dia ada singkatan TCT. Tungsten Carbide Tip. Sebab dia keras, bila letak dekat muncung macam tu, dia tak mudah untuk tumpul. Welding TIG ni banyak orang guna untuk welding besi yang jenis stainless steel, besi yang jenis titanium, besi yang jenis aluminium. Dan TIG ni dia ada dua jenis juga, macam MAG. Yang ni yang jenis Lift TIG dan satu lagi yang jenis TIG biasa. Yang dekat sini Lift TIG. Lift TIG ni boleh kata yang jenis lama. Sebab dekat torch dia tu dia tak ada butang tekan untuk kita start welding. Kalau kita nak mula welding, kita kena shortkan dulu dekat besi. Bila kita dah tekan rapat, api nyala, baru kita boleh mula welding. Yang jenis TIG biasa ni, dekat torch dia tu dia ada butang untuk tekan bila kita nak start. Jadi kita tak perlu letak rapat untuk mula. Kita letak jauh, tekan, terus boleh mula. Jadi yang TIG biasa ni, dia mudah sikit kalau kita nak buat spot welding. Dia pakai starting yang jenis high frequency. Barang yang dia bagi ni, lebih kepada untuk kita guna welding yang jenis MAG. Sebab kalau kita nak pakai welding rod dengan welding TIG, kita kena ada barang lain. Jadi saya nak set up dulu mesin saya ni untuk guna mesin welding MAG. Tapi saya tak nak pakai MAG yang pakai gas. Saya nak pakai yang jenis gasless. Kita kena ada wire flux core. Dalam wire ni, dia ada satu flux yang ganti fungsi gas CO2. Flux ni dia ada dekat bahagian dalam wire ni. Bila kita welding, flux ni akan cair sekali dengan wire ni. Jadi bila dia cair, dia akan hasilkan kepulan asap tebal. Yang tempat kita welding tu, yang besi merah cair tu, dia tak boleh ada tindak balas dengan udara sekeliling kita ni. Nanti dia akan jadi buih-buih halus dekat besi tu. Yang tu kita panggil porosity. Bila ada gas CO2 dan juga flux ni, dia akan kepung tempat kita welding tu. Jadi besi yang cair tu tak akan ada tindak balas dengan udara sekeliling kita ni. Jadi saya nak pasang dulu benda ni. Wire ni kita kena letak pusingan dia ni arah macam ni, masuk ke sini. Dekat bahagian depan ni, yang ni kita panggil wire feeder. Dia ada motor dekat bahagian sini. Dan dekat sini dia ada bearing tau. Jadi bearing ni kita kena pasang ikut saiz wire kita. 1mm dengan 0.8mm. Wire yang saya pakai ni 1.0mm. Jadi saya kena pakai gigi 1.0mm. Kita kena terbalikkan benda ni, baru masukkan. Yang ni untuk tegangkan spring bearing ni. Untuk tekan wire ni biar dia keluar. Jadi kalau wire keluar tu sangkut-sangkut, kita boleh tegangkan dekat bahagian sini. Dia ada nombor dekat sini. Jadi benda ni dia ada spring. Kalau kita nak buka, kita kena tahan benda ni dan boleh buka.
dan lepaskan slow. Jadi saya dah boleh masukkan wire, lalu dari sini ikut bawah terus ke dalam bearing sini. Okey, wire dah keluar dekat depan ni. Dah boleh pasang welding torch. Benda ni kita tinggal pasang ikut terminal dia ni. Dekat wire bahagian body ni, kalau yang jenis boleh buka pasang sini dengan sini, yang ni kita panggil tukar polarity. Sebab terminal 2 ni, kalau guna MAG gas dengan MAG flux core, sambungan dia ni lain. Kalau kita nak guna MAG gas, kita kena sambung wire body ni kepada terminal positif. Dan terminal negatif ni, kita kena sambung wire ground clamp. Kalau kita nak guna MAG yang gasless, kita kena terbalikkan polarity ni. Yang ni kita panggil reverse polarity. Wire body ni kita kena sambung dekat terminal negatif. Yang terminal positif ni, kita kena sambung ground clamp ni. Pusing kena bagi rapat. Kalau kita kunci tak rapat, bahagian dalam ni dia akan lost contact. Jadi dia akan ada spark kecil. Jadi dah siap, saya dah boleh on mesin welding saya ni. Dekat sini saya kena setting MAG. Setting dia ni pun sangat simple. Yang ni voltage, yang ni untuk kita kawal api, yang ni wire speed, yang ni kita kawal kelajuan wire yang keluar. Setting ni kita kena tengok berapa tebal besi yang kita nak welding. Saya nak test dulu, saya letak dua-dua ni suku. Wire yang dia bagi ni pun panjang, jadi saya boleh letak mesin saya ni jauh sikit, baru tak kena percikan api. Dekat bahagian depan dia ni, wire dia tak keluar lagi. Bahagian sini saya pusing separuh, bagi dia keluar laju. Kontak tip depan ni saya nak buka, dan kita boleh tekan benda ni bagi wire keluar. Okey, wire dah keluar. Dan dekat kontak tip ni, dia ada saiz ya. Yang ni 1.0. Jadi saya boleh terus masukkan dekat wire ni. Banyak setting dekat bahagian sini. Dekat tepi sini pun sama. Saya nak cuba test welding dekat besi angle bar ni. Yang ni 3mm. Api dia ni besar sangat ni kalau macam ni. Saya rendahkan sikit. Saya rendahkan sikit lagi. Yang ni api okey sikit. Saya dah rendahkan pada tahap dah nak sampai minimal dah. Api dia ni memang power. Yang ni flux core Kalau kita welding besi tebal, memang best kalau pakai flux core ni. Kalau besi nipis dia susah sikit. Saya nak cuba sambung dua besi macam ni. Kita tengok macam mana. Cantik tak? Kalau tengok hasil welding dia ni bahagian sini, boleh lah. Cuba lagi sekali bahagian sini. Bahagian sini dia masak dengan cantik, tapi tak ada sisik lipan. Bila dah gosok bagi rata, dah tak nampak dah yang sakit mata tadi. Dan kalau tengok dekat sini, hasil welding dia ni memang kuat. Mesin ni sebenarnya padu. Saya setting api minimal macam ni pun apinya kuat. Kalau untuk welding gasless, besi tebal macam tadi tak ada masalah. Cuma kalau tangan tak berseni macam saya ni, kena gosok bagi rata, kalau tak sakit mata. Mesin welding yang saya pakai ni daripada Auscope. Auscope ni boleh kata antara brand mesin welding jenama tempatan. HQ diorang ni dekat Perak. Jadi terjamin sikit dari segi support. Dan model ni dia pakai inverter. Dia jimat tenaga 50%. Nanti mungkin next video saya buat pula macam mana sambungan untuk welding yang pakai gas. Nanti kita test welding yang gas pula. Jadi itu saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.